Berjumpa lagi kali ini adalah sambungan kepada vektor yang pertama. Ini adalah video untuk vektor part 2. Okay, jadi cikgu cadangkan dan cikgu recommend awak supaya awak menonton dulu video cikgu sebelum ini, vektor pertama, untuk memahami vektor kedua ini. Okay, vektor kedua ni fokus cikgu adalah untuk mengenalkan magnitude, vektor unit dan juga untuk lambda. Macam mana penggunaan lambda. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok satu contoh soalan. Okey, di sini diberitahu bahawa ungkapkan vektor AB, A kepada B, okey, dalam bentuk translasi macam ni dan juga dalam bentuk seperti inilah. Okey, jadi seterusnya dia nak cari magnitude. So yang pertama ni kita nak belajar mengenai magnitude. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu arah daripada A kepada B dengan menggunakan graf yang diberikan ini. Okey, yang pertama kita kena ke bawah lah kerana dia nak A kepada B. Jadi Y diwakili oleh J. Kenapa dia negatif? Kerana Y dia ke arah negatif, ke bawah negatif, jadi negatif 2J. Manakala X diwakili oleh I, di mana negatif 1. Kenapa negatif? Kerana ke arah negatif X. Jadi oleh itu kita dah dapatlah Y dan X ataupun J dengan I. Okey, jadi kita pun dah boleh tulis. Jadi arah AB, okey, sama dengan, so yang atas tu adalah untuk X, so yang atas ni untuk X, yang bawah ni untuk Y, ya. Untuk translasi, kalau awak dah biasa translasi, insyaAllah okey lah, kan. Okey, dan kita teruskan jadikan dalam bentuk apa yang soalan itu minta. Okey, I kat depan, lepas tu J yang sebelahnya, tapi J kat depan actually pun okey lah, tapi nak lagi cantik I kat depan. Okey, seterusnya apa yang perlu kita tahu adalah ini adalah namanya dia nak apa ni, magnitude. So magnitude kita kena buat seperti inilah, ya. Okey, seperti itu. Jadi magnitude adalah dia punya formulanya, kita kena cari seolah-olah macam teorem Pythagoras. Maksudnya kita, kalau kita buat segitiga kan, kita kena cari teorem Pythagoras yang panjang ni. Tu nak cari magnitude lah, kita guna cara teorem Pythagoras. Jadi 1 negatif 1 kuasa 2 negatif 2 kuasa 2. Okey, ni I ni depan ni 1 tau jangan ingat I tak ada apa-apa lah, 1 depan tu. Jadi bila kita dah darab, tambah dan punca kuasa, kita akan dapat 5. Maksudnya dia punya panjang ni adalah 5 unit. Jadi dapatlah, itulah magnitude dia. Okey, magnitude ni jaraknya lah. Okey, lepas tu kita nak tentukan dia adalah vektor unit. Okey, vektor unit dia punya simbol dia adalah seperti inilah. Kau nampak itu dia adalah vektor unit. Okey. Jadi apakah vektor unit bagi AB? So, sebenarnya kita hanya menggunakan maklumat yang ada dan kita just masukkan dalam formula yang diberikan. Okey. Okay, contoh yang pertama adalah per punca ni kat bawah, nampak tak? Okey, ni kat bawah. Yang ini dekat atas. Jadi ini dekat atasnya, yang ini dekat bawahnya. Itu je. So, kita ambil maklumat yang sama yang ada. So kita masukkan je. Biasanya kalau soalan nak cari vektor unit, mesti soalan nak juga mengenai magnitude. Okey, jadi kita boleh jadikan soalan macam ni, jawapan macam ni, ataupun kita boleh separatekan dia, asingkan dia. Kita letak ni asingkan. Asingkan kat sini lah. So boleh aja. Ataupun nak bagus lagi ke, nak kembangkan dia pun boleh. Di mana-mana je, dah cukup sampai sini pun dah okey. No hal. Okey, pun begitu, ikutlah petua cikgu-cikgu awak kat sekolah lah yang jawab macam mana caranya untuk meletakkan jawapan yang akhir tu. Okey, next. Seterusnya, kita kali ini nak berbincang mengenai lambda. Dia tak mestinya guna lambda, kita boleh guna huruf lain, N ke, M ke kan. Tapi biasanya kita nak cakap pasal lambda lah. Okey, diberi bahawa A, O, B dan C ialah 4 titik dengan keadaan AO, OB dan juga OC. Dia bagi ni. Okey, dari dia kata, ungkapkan A, B dalam sebutan A, B, dalam bentuk sebutan vektor kita lah. So, A, B tak ada. Yang ada AO, OB, OC. Jadi, AB tak ada. AB kena cari. So, macam mana nak buat? So, yang kita tahu bahawa sini ada OA, sini ada OB. Okey, OA, OB kan. Jadi, dua tu yang terlibat. C tak nak, sebab C tak terlibat lah ni. Jadi, C tak terpakai lah. Jadi, kita susun dulu dia punya arah dia. Jadi OB sama dengan OA tambah OB. Jadi kat sini kita kalau kita nak buat satu arah, kita sekarang nak A dengan B. Macam ni bentuknya tak berapa sesuai. Okey. Tak berapa sesuai sebab A kat belakang, kita nak A kat depan. Jadi kita ubah tempatnya. Nampak tak?
AO. Jadi sekarang ni, kalau kita tukar tempat ni, nampak tak? A kat satu depan, satu belakang. Jadi yang O ni boleh kosong lah. Jadi baru kita dapat AB. Nampak tak? Macam tu. Jadi bila kita dah tukar tempat, OA ni jadi AO, maka setiap simbol ni pun kita kena tukar. Simbol positif jadi negatif, negatif jadi positif. Okey, kita tukar tempat dia. Okey, perasan? Jadi 4A positif ni dia negatif. Jadi negatif. Manakala 2B dah jadi positif. Sebab kita tukar tempat. Dia nak pergi pada AO. Okey, boleh. OB tu samalah, tak ada masalah sangat. OB tu kita maintain je. So, kita tambah seperti biasa. A dengan A, B dengan B. Okey, kita tambah atau tolak seperti biasa. Dah dapat A, apa ni? Dia punya arah AB. Okey. Seterusnya, kita tengok yang B pula. B kata, jika ABC adalah garis selari, segaris. Okey, segaris. Okey, segaris maksudnya A, B, C. Macam tu, dia segaris. Mungkin salah satu dia adalah panjang, kan? Tapi dia segaris lah. Kalau selari, dia macam ni. Ni selari. Dua garis yang berbeza. Tapi segaris dengan selari, dia punya formula hampir sama je. Sama je formulanya. Sebab dia adalah kecurunan yang sama, kan? Segaris pun kecurunan sama, selari pun kecurunan yang sama. Jadi dia adalah formula yang sama. Okay, so apa yang perlu kita buat sekarang? Okay, stepnya adalah ABC adalah segaris. Yang cikgu contoh tadi lah, kan? Okey, lepas tu AB sama dengan AC. Okey, kenapa cikgu letak lambda di sini? Awak kalau tak biasa lambda boleh letak M. Boleh letak N. Okey, sebab huruf ni takut bertukar dengan huruf yang ada, kan? Sebab tu kita letak lambda lah. Nampak berbeza sikit. Cikgu warna lagi warna hijau supaya awak nampak. Okey, kadang-kadang pelajar tanya kenapa ada lambda di situ? AB tak boleh ke AB sama AC? Tak boleh. Kerana AB, tengok buat satu garisan AB, nampak tak titiknya? C kat sini kemungkinan, kan? Jadi A ke B tak sama dengan A ke C. Jaraknya beza. Jadi jarak yang beza tak tahu berapa kali ganda. Mungkin 2 kali ganda, mungkin 3 kali ganda. Kan? Mungkin 1/2 separuh saja. Jadi oleh kerana tak tahu, maka kita letak lambda ataupun simbol M ataupun N kat depan ni supaya untuk menentukan apakah, berapa kali gandakah panjang AC tersebut. Boleh faham? Okey, good. Maka sekarang ni kita letaklah lambda kat depan tu. Jadi awak nampak je perkataan segaris, selari, awak terus letak situ. Okay, soalan nombor 2, pelajar tanya, kenapa letak dekat lambda kat nombor yang belakang ni? Tak boleh letak kat depan tak? Boleh je. Kalau letak kat depan tu, ni tak payahlah. Okey je, lambda boleh letak depan atau belakang. Tapi kalau kat belakang tu, maksud belah sini, lebih mudah untuk kita buat pengiraan. Okey, itu aja. Okey, so kita dah boleh mulalah AB. Okey, AB kita dah ada AB, sebab dah ni dah ada AB. Okey, AC ni awak kena cari dululah. Okey, AC ni awak kena cari dulu. Cari seperti cara macam ini. Awak kena cari AC. Contoh sini tulis sikit macam AC. Tu cikgu dah cari siap. Okey, contoh AC. Ni nampak tak A dengan C. So, OA tambah dengan OC. So, terbalikkan dia. AO tambah dengan OC. Boleh potong nanti. Ya? Dah nampak OC nanti, awak just terbalikkan OC ni tambah dengan, dah terbalikkan OA ni, AO tambah dengan OC. Itu je lah. So, ni awak boleh buat sendirilah, kan? Okey. Cikgu nak jimatkan masa. Dah cikgu dah kira awal-awal. Cikgu dapat AC-nya adalah seperti ini. Cikgu dapat AC-nya adalah seperti A tambah 8B. Cikgu dah dapat awal-awal lah. Jadi, oleh demikian, jadi mudahlah. Bila ada lambda seperti ini, maka cikgu dah boleh buat conclusion cikgu sendiri. So, apa perlu kita buat? Kita kembangkan lambda tersebut. Lambda darah A, lambda darah 8B. Okey, sekarang ni kita kena pasangkanlah. Maksudnya A sama dengan A, ni depan ni. Okay, B sama dengan B. Okey, boleh. Termasuk lambda sekali ni. Lambda, 8 lambda. Okey, 8 lambda. Okay, jadi, bila kita kembangkan, dia akan jadi seperti ini. Maksudnya, K tolak 4 sama dengan lambda. Okey, manakala 5, B dengan B boleh potong lah, kan? 5 sama dengan 8 lambda. Okey, jadikan lambda sama dengan, tu adalah persamaan kedua. Jadi, kita buat dua persamaan lah. Kerana kita ada A dengan B. Jadi, kita ada dua unknown, jadi dua persamaan. Okey, kenapa A tak ada? Sebab A dah potong, B pun dah potong. Jadi, sebab tu A dengan B dah tak ada dah. Yang tinggal lambda dengan nombor saja. Okey, sebab oleh demikian, seperti biasalah kita selesaikan persamaan dengan konsep pergantian lah, kan.
So kita gantikan 2 dalam 1 ataupun 1 dalam 2. Tak kisahlah mana-mana pun kita boleh buat je. So kita gantikan je. Okey, maksudnya yang ini samakan terus dengan inilah. Sebab lambda dah sama kan. Okey, dah samakan, maka kita dapatlah nilai K. Tada, dah dapat nilai K. Itu sahaja. Okey. So, cuba buat dan faham. InsyaAllah, awak boleh faham. Kalau tak faham, boleh ulang banyak kali video ni supaya awak boleh faham. Dan awak boleh tanya pada komen nanti. Ada masa, kami akan cuba jawablah. So, soalan vektor ni berbagai. Ini antara contoh yang mudah cikgu nak explain lah. Mengenai lambda. Dan juga perkara-perkara lain. Mungkin awak akan jumpa soalan lagi susah, tapi konsep dia sama aja, ya. Okey, jadi oleh itu kita jumpa lagi akan datang. Jangan lupa subscribe channel